Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaberi sekalian. Benarkah Perdana Menteri telah menghina Ketua Hakim Negara, telah menghina institusi kehakiman dan menghina mahkamah itu sendiri dalam ucapan beliau baru-baru ini? Jikalau benar, kita nak tengok apakah reaksi institusi kehakiman, jabatan kehakiman, terutamanya pejabat Ketua Hakim Negara dan juga Majlis Peguam berkenaan dengan hal ini. Ini hal yang sangat-sangat besar, tidak boleh dibiarkan. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sekian lama pihak PKR dan sebagainya sentiasa mengatakan bahawa mahkamah tidak adil dan sebagainya berikutan segala kes yang telah dikenakan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak dahulu sampailah sekarang ini, tuan-tuan sekalian. Walaupun telah sabit kesalahan dan sebagainya, telah dihukum penjara sampai dapat pengampunan daraja sebagainya, mereka tetap kata institusi kehakiman telah dibeli dan macam-macam lagi. Actually, perkataan itu pun sebenarnya merupakan satu penghinaan kepada institusi kehakiman dan juga kepada mahkamah itu sendiri. Tetapi nak macam mana, tuan-tuan sekalian? Sekarang ini jangan haraplah sesiapa hendak dakwa mereka menghina mahkamah dan sebagainya, sebab ialah kerajaan mereka pegang kan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau setakat anak-anak papa yang sebut benda ini, kita fahamlah mereka ini cetek akal, tak ada fikiran sebenarnya. Tetapi kalau yang sebut benda ini, yang seolah-olah mendakwa berlaku pencabulan kuasa oleh pihak tertinggi kehakiman negara ini, yang sebut itulah Perdana Menteri itu sendiri, yang ini memang masalah besar. Benda ini dibangkitkan oleh sahabat saya, Dr. Syamsi Sengtin, yang juga merupakan seorang peguam, di mana dakwa beliau dalam ucap tama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dalam persidangan Law Asia baru-baru ini, 13 Oktober 2024 dekat Hotel Hilton Kuala Lumpur, beliau telah mengeluarkan perkataan atau kandungan ucapan beliau itu memang secara asasnya directly menghina Ketua Hakim Negara, menghina institusi kehakiman dan juga menghina mahkamah itu sendiri. Apakah ucapan beliau? Izinkan saya membacakan keratan yang telah dimaksudkan oleh Dr. Syamsi tersebut. However, the lessons of history must not be forgotten. In the past, we have seen how this sacrosanct principle has been violated by the powers that be, working hand in glove with the highest judicial office, perverting the cause of justice in order to serve nefarious and vile political ends. But let me firmly declare that enough is enough, and that era is over and gone, and that we will never allow such abuse and violations ever to happen again. Terjemahan dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun, pengajaran sejarah tidak boleh dilupakan. Pada masa lalu, kita telah melihat bagaimana prinsip suci ini telah dicabuli oleh kuasa yang ada, bekerjasama dengan pejabat kehakiman tertinggi, menyelewengkan perjalanan keadilan untuk berkhidmat untuk tujuan politik yang jahat lagi keji. Tetapi izinkan saya dengan tegas mengisytiharkan bahawa sudah cukup dan bahawa era itu telah berakhir dan berlalu, dan bahawa kita tidak akan membenarkan penderaan dan pencabulan seperti itu berulang lagi. Inilah antara petikan ucap tama Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika persidangan Law Asia ke-37 bertarikh 13 Oktober 2024 di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas dan nyata Perdana Menteri telah imply betapa pejabat kehakiman tertinggi telah bekerjasama dengan pentadbiran terdahulu ataupun pihak-pihak yang tertentu, the powers that be, kan, untuk melakukan pencabulan dalam prinsip keadilan. Kononnya untuk membenarkan pertuduhan yang tidak benar, untuk memberikan keputusan yang tidak adil dan juga menggambarkan betapa Ketua Hakim Negara, sebab of course lah, pejabat kehakiman tertinggi siapa? Takkanlah dekat pejabat kehakiman tertinggi itu sekadar kerajaan Chambering kan? Of course lah yang berada dekat pejabat kehakiman tertinggi itu ialah Ketua Hakim Negara. Di sini, Perdana Menteri seolah-olahnya nak imply Ketua Hakim Negara sebagai satu institusi telah bersekongkol dengan powers that be pada ketika itu. Untuk apa? Bab kata beliau, untuk perverting the cause of justice in order to serve nefarious and vile political ends. Bahasa Melayu dia, menyelewengkan perjalanan keadilan untuk berkhidmat untuk tujuan politik yang jahat lagi keji. Yang ini, tuan-tuan sekalian, bab kata Dr. Syamsi Singh memang merupakan satu direct penghinaan terhadap institusi Ketua Hakim Negara, institusi kehakiman dan juga mahkamah itu sendiri. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau benda ini disebutkan oleh anak-anak papa yang taraf macam Iswadi Moni ke, Mak Bedak ke apa-apa ke, kita faham. Mereka ni bukan bakal sangat pun. Tetapi bila yang sebut benda ini, yang directly imply betapa institusi kehakiman kita ini
telah dipengaruhi oleh powers that be, menyelewengkan keadilan dan juga untuk orang kata apa, membenarkan pertuduhan yang keji, pertuduhan yang orang kata apa, jahat dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang kita tidak boleh terima, tuan-tuan dan puan sekalian. Perdana Menteri kita sebagai ketua bahagian eksekutif menuduh satu badan lain yang selevel dengan beliau melakukan korupsi. Yang ini, kalau anda kata bukan penghinaan terhadap ketua hakim negara, bukan penghinaan terhadap mahkamah dan sebagainya, saya tak tahulah apa nak kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini terang-terangan, direct depan mata kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ini sebenarnya anda boleh lihat dekat Bar Council punya website. Di situ mereka ada sediakan transkrip ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut. Bukan saya tipu, saya tak reka ayat ini. Memang datang dari transkrip ucapan beliau sendiri. Dan sekarang ini, tuan-tuan dan sekalian, seperti mana kata Dr. Syamsi Sentin, saya juga hendak memanjangkan kata-kata beliau sebenarnya, iaitu apa tindakan Jabatan Kehakiman, apa tindakan Bar Council selepas ini. Adakah mereka akan mendiamkan diri saja, atau mereka tidak mahu untuk membuat sebarang bantahan, ataupun tidak mahu mengambil sebarang tindakan terhadap Perdana Menteri kerana telah menghina institusi Ketua Hakim Negara, menghina institusi kehakiman dan juga menghina mahkamah itu sendiri. Macam saya katakan pada awal video tadi, benda ini bukan kecil anak. Benda ini bukannya benda yang boleh kita kesampingkan macam tu je. Ini melibatkan maruah institusi kehakiman kita. Papa Berry, itu dulu, sekarang lain, sekarang dah bersih dan sebagainya. Tak kiralah dulu ataupun tidak, ini bermaksud Perdana Menteri telah menuduh kehakiman kita ini mudah dipengaruhi oleh powers that be, tak kira apa zaman sekalipun, kan? Untuk tujuan politik yang keji, yang dahsyat dan sebagainya, jahat dan macam-macam lagi. Apatah lagi sekarang ini, tuan-tuan sekalian, kerajaan kita masih tidak bebas daripada tanggapan betapa mereka telah membebaskan kawan-kawan dari pertuduhan-pertuduhan jenayah. Seperti yang berlaku kepada DNAA 47 kes Yayasan Akal Budi. Dah elok-elok prima facie. Tengok-tengok pendakwaan tarik prosiding. Tak nak teruskan prosiding. Menyebabkan hakim terpaksa memberikan DNAA. Menjadikan Malaysia ini sebagai bahan lawak di seluruh dunia. Bila benda itu masih lagi segar di ingatan ramai orang, termasuk di peringkat antarabangsa, dan bila Perdana Menteri sebut benda ini dalam ucap pertama beliau dekat Law Asia, bukan Law Malaysia tau, Law Asia, bermaksudnya persidangan ini dihadiri oleh bahagian kehakiman, pegawai-pegawai dan sebagainya di seluruh Asia yang hadir persidangan ini. Perdana Menteri sebut benda itu terang-terang, memang nampak sangat benda ini akan lebih merosakkan imej kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan benda ini masih saya katakan, tidak boleh dibiarkan, bahkan tidak boleh dimaafkan. Sekarang kita nak tunggu apakah respon daripada Jabatan Kehakiman kita, Pejabat Ketua Hakim Negara, Pejabat Kehakiman tertinggi yang dimaksudkan dalam ini, serta Majlis Peguam. Bahkan mungkin kita nak dengar juga apakah reaksi daripada Peguam Negara berkenaan dengan hal ini. Benda ini, sekali lagi, this is not a small matter. Benda ini sangat-sangat besar. Dan kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan sekalian, Perdana Menteri ini memang dah patut dah didakwa atas tuduhan menghina mahkamah dan juga menghina institusi kehakiman serta menghina institusi Ketua Hakim Negara. Tetapi itu tadi, tuan-tuan sekalian, sekarang ini kerajaan mereka boleh buat apa saja, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya kalaulah tidak ada apa-apa tindakan atau kecaman dan sebagainya diberikan terhadap Perdana Menteri ini, memang tak payah ceritalah ketiga-tiga level badan ini berada in tandem, serentak, selari sama kuasa sebagainya. Nampak sangat eksekutif kita sangat-sangat power sampai boleh mengatasi dua badan yang sepatutnya ada sama level kuasa dengan mereka. Nak buat macam mana? Dah Sania Hamzah mencakap macam ni, of course lah Perdana Menteri dia cakap macam tu, betul tak? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.